Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel Penawar Depresi Fight Depression. Dalam episod yang lepas, Mak Su telah bincangkan tentang kepentingan untuk kita walaupun rasa tidak berdaya tapi cuba paksa diri untuk mandi, jaga kebersihan diri, wangi-wangi dan jaga solat. Kalau masih belum dapat, banyakkan berzikir, banyakkan istighfar dan cari kekuatan untuk solat tu. Begitu juga Mak Su telah berbincang tentang cara untuk kita berzikir. Lebih baik kita gunakan tasbih, ya. Dan kali ini kita sambung kembalilah perbincangan kita bagaimana untuk kita mencari penawar bagi depresi kita ini, ya. Hari ini kita sambung kembali perbincangan kita bagaimana untuk kita mencari penawar depresi kita. Okey, bagi mereka yang telah bertemu dengan doktor, ada temu janji, silalah ikut temu janji itu. Bagi yang doktor dah bagi ubat yang bersesuaian dengan kita, teruskan makan. Mungkin bila makan ubat ni pada awalnya kita akan rasa ada kesan sampingan, ya. Doktor pun dah akan bagi tahu kita. Antara kesan sampingan tu dalam bentuk fizikal, mungkin kita muntah, pening semua. Dan dari segi dalaman, mungkin kita akan rasa lebih depres, tak tenang dan macam mungkin kita rasa lebih kelang kabut, ya. Itu bergantung kepada setiap orang lah. Ada orang boleh stabilkan diri dengan makan ubat itu dalam masa seminggu, 2 minggu. Ada yang ambil masa sehingga 4 minggu. Tetapi kena teruskan, ya, makan ubat tu. Dan kalau masih rasa tak boleh selepas 4 minggu itu, kita jumpa kembali psikiatris, bagi tahu masalah kita dan tengoklah mungkin ubat itu akan ditukar, dikurangkan dos atau macam mana, ya, mengikut budi bicara dan ilmu yang ada pada psikiatris kita lah. Jadi jangan putus asa dengan ubat. Macam sekarang Mak Su dalam perjalanan ke hospital untuk bertemu dengan psikiatris. Apabila kita keluar dari rumah, sebenarnya kita telah berjaya, ya, pada dalam satu peringkat untuk kita lari daripada depresi kita tu sekejap. Berbanding dengan kita selalu bersendirian, ya, lebih baik kita keluar. Sebab untuk keluar tu kita kena mandi, wangi-wangi, mungkin pakai cantik-cantik, ya, pakai yang elok lah daripada pakaian di rumah. Jadi sebenarnya untuk kita keluar jumpa psikiatris itu ialah satu perkara yang baik, ya. Selain daripada kerja kita sendiri yang kita dapat gaji, seeloknya kita lakukanlah kerja amal, ya, yang semampu kita dapatlah. Sama ada kita keluar secara fizikal melakukan kerja amal ataupun kita boleh bersedekah, ya. Itu sangat membantu, ya, untuk depresi kita. You pakai kanjeng masuk tengok. Oi, you pergi cari siapa? Ini driver taksi yang masa Mak Su dah nak balik ke rumah lah. Pagi tadi Mak Su tidak berbual dengan driver taksi sebab mungkin nervous, ya, nak jumpa psikiatris. So sekarang rasa lega sikit, Mak Su boleh berbual. Lagipun sebenarnya dia yang layan berbual dengan Mak Su, jadi Mak Su layankan je. Macam Mak Su suka berkongsi tentang agama Islam di dalam taksi. Kalau dapat pemandu yang belum Islam, Mak Su akan bercerita sedikitlah tentang agama Islam kepada mereka dan akan bagi pamphlet
yang bersesuaian. Uncle ini maksud telah tanyakan dia boleh baca dalam bahasa Inggeris tak? Dia cakap bolehlah sikit-sikit. Okay, maksud pun bagi pamphlet pada dia. What is the purpose of life? Dengan duit bayaran teksi dan juga sedikit tips lah untuk dia, macam upah untuk dia baca perkara yang tidak, orang kata kita nampak macam benda yang tidak menguntungkan di dunia tapi menguntungkan kita di akhirat, insya-Allah. Sebenarnya itu buat kita rasa kepuasan diri, rasa self esteem kita naik. Orang depresi ni selalunya dia rasa diri tak berguna. Tak payah masuk dalam-dalam tepi-tepi ni saja. Nanti senang nak keluar. Itu motor. Nanti boleh pusing. Okey. Ada promotion Itu promotion RM3, 32 juga. 32. Tolak itu tolak. Okey, tak apa, ambil saja. Okey, thank you. Okey, bye-bye. Rasa tidak berguna, rasa lebih baik mati. Perasaan yang negatif itu dapat dikurangkan dengan kita jadikan diri kita ini bermanfaat untuk agama Allah dan untuk orang sekeliling kita, insya-Allah. Semampu kita yang boleh lah, jangan paksa diri pula. Kita lakukan segala kebaikan dalam kadar kemampuan kita. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab keupayaan diri kita dan tahap diri kita tidak sama dengan orang lain. Jadi kita lakukan mengikut kemampuan sendiri. Ada orang suka bersedekah, ada orang suka hadir secara fizikal membuat kebajikan, ada orang memberikan idea-idea dan kepakaran mereka. Jadi terpulang kepada kemampuan kita. Lagi satu, jaga diet kita. Makan makanan yang berkhasiat seperti sayuran, ulaman, dan kurangkan makan junk food, makanan ringan, makanan yang telah diproses. Itu semua insya-Allah dapat membantu meningkatkan kesihatan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan share. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya, bagaimana kita menangani depresi, mencari penawar kepada depresi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.